لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah. Yang pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa jemu Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita limpahan nikmat, sehingga menjadikan kita yang banyak salah dan dosa ini dihidupkan oleh Allah dalam ketaatan dan juga dalam kebahagiaan, sehingga menjadikan kita tenggelam dalam kenikmatan tersebut hingga kita melupakan hakikat kehinaan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terlampau banyaknya nikmat kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita itu, sehingga menyebabkan kita mula merasakan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kebaikan pada diri kita. Pada ketika kita mula memandang buruk kepada orang yang tidak lagi diberikan oleh Allah taala kesempatan untuk hidup dalam kebaikan seperti mana yang sedang kita lalu sekarang ni. Pada ketika itu kita kena sedar bahawasanya kita telah pun menjadi orang yang tak ada beza pun dengan Azazil. Kerana kita melupakan bahawasanya kebaikan itu datang daripada Allah. Pada diri kita ni tak ada apa pun tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita boleh semayang pun bukan hak kita. Kita boleh puasa bukan yang kita. Kita boleh sedekah sekalipun bukan hak kita juga. Kerana hakikatnya segala perkara yang Allah bagi atas dunia ni semua pinjaman semata. Maksud kata pinjaman ni ada tuan punya. Maka tuan punya tu bukan kita. Kita Allah bagi sihat, siapa yang bagi? Allah juga. Dengan sihat kita boleh buat taat, siapa yang bagi? Allah juga. Jadi kenapa dalam keadaan Allah melimpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita, kita mula tenggelam dalam nikmat tersebut sehingga kita merasakan akulah orang yang baik tersebut. Maka sebab tu punca berlakunya perkara ini kepada seorang hamba hanya kerana adalah dia tidak menjadi hamba yang memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi hamba yang bersyukur, maka dia akan menjadi seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanyakan kepada baginda, mengapakah terlalu hebat ibadah yang kau kerjakan wahai Rasulullah? Bukankah engkau maksum
Bukankah engkau telah dijanjikan syurga? Bukankah engkau tidak mempunyai dosa walaupun pada sekecil-kecil dosa? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, afala takuna abdan syakura. Salahkah kalau aku ni nak jadi hamba yang bersyukur? Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah, yang menyebabkan kita seringkali tergelincir dan terjatuh pada jalan nak menuju pada Allah ni hanya kerana disebabkan kurangnya rasa syukur. Allah bagi kita pulang buat ibadat, kita lupa nak berterima kasih dengan sebenar-benar berterima kasih kepada Allah. Ketika Allah bagi izin kita boleh buat taat, kita lupa nak bersyukur kepada Allah. Itu yang akhirnya menghilangkan keikhlasan. Kita mula mengungkit kebaikan kita, kita mula merasa letih dengan ibadah yang kita laksanakan, kita mula mempersoalkan akan segala ujian yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dengan tujuan untuk mengangkat martabat hamba. Kita mula mempertikaikan segala hal, tuan-tuan. Sebab apa? Karena sedikit syukur yang ada pada diri kita. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala peringat dalam Quran, wa qalilun min 'abdin syakur. Allah kata, daripada kalangan hamba aku ni yang syukur sikit sangat, kata Allah Ta'ala. Maka hak sikit ni lah, tuan-tuan, yang akan menjadi orang-orang yang mendapat rahmah Allah dengan sebanyak-banyaknya di yaumul qiyamah. Maka pada malam ni, tuan-tuan, kita sama-sama minta dengan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita ni masuk dalam kelompok yang sedikit tadi, kelompok sedikit yang menjadikan kita ni bersabar atas segala ketentuan Allah terhadap diri kita, bersyukur atas segala pemberian yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Moga-moga di yaumul qiyamah kelak kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah yang merupakan mahar untuk kita semua mendapatkan syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita nak sambung bacaan kitab kita, kitab Nasaihul Ibad, pada nasihat ke-31, muka surat 56. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi 3 perkara untuk menjadi orang zuhud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna bi nuri anwari asrarihi, amin. Maka 3 perkara untuk menjadi orang zuhud ini adalah nukilan nasihat yang telah ditulis oleh musannif untuk sama-sama kita renung, untuk sama-sama kita ambil iktibar. Maka dalam nasihat ke-31 ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, musannif meriwayatkan, menukilkan sebuah kisah daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi siapa Ibrahim bin Adham ni? Ibrahim bin Adham ni adalah seorang awliya. Dia adalah tokoh ulama tasawuf. Seorang wali Allah yang pada asalnya dia merupakan seorang raja. Ibrahim bin Adham ni adalah seorang raja asalnya. Dia seorang sultan. Dan dia seorang yang sangat kaya raya, sangat hebat kuasanya, sangat besar pengaruhnya. Dan sehinggalah pada satu hari dia telah mendapat teguran daripada seseorang menyebabkan dia tinggal istana dia. Dia tinggal istana dia dan dia berkelana atas muka bumi dalam keadaan tak bawa sikit pun daripada kekayaan yang dia ada ketika mana dia menjadi seorang sultan. Baik, jadi diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditanya oleh seseorang, bagaimana kamu mendapatkan zuhud? Jadi orang tanya dekat Ibrahim bin Adham. Sebab Ibrahim bin Adham ni macam yang saya sebut tadi, dia merupakan asalnya seorang sultan. Sultan ni tuan-tuan, tidur pun dapat duit. Dia kaya. Allahumma salli ala sayyidina. Dia orang yang hebat. Tapi dalam keadaan seluruh isi dunia ni Tuhan bagi dekat dia. Dunia ni dah duduk bawah tapak kaki, bahkan dalam genggaman dia dah. Tapi dia tak ambil langsung dunia tersebut. Allahumma salli ala sayyidina. Bahkan bukan takat tak ambil, tinggal terus. Bahasa mudah dia, dunia ni dia benci. Itu bahasa mudah dia. Allahumma salli. Dia tak ada rasa kasih. Sebab lawan bagi kasih tu benci.
Kita ni benci tak dunia? Dah, kita kasih dunia. Jadi orang yang tak ada kasih terhadap dunia, maka dia tidak mempunyai rasa sayang. Yang ada apa dia? Tak suka. Sebab lawan bagi suka tu tak suka. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa tanda tak suka? Bila dia tak ambil simpan, tuan-tuan. Ibarat dia macam mana kita pandang sampah, tuan-tuan. Sampah ni ada manfaat tak? Sampah ada manfaat tak? Sampah ada manfaat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata sampah tak ada manfaat, tuan-tuan kena pergi mengaji. Sampah ni dia boleh jadi manfaat. Ada benda daripada sampah tu yang dia boleh ambil, recycle untuk guna balik. Tidak? Allah SWT. Tapi bagaimana keadaan kita semua melihat akan sampah yang boleh memberi manfaat pada kita? Kita pandang dalam keadaan kasih pada sampah tersebut ke? Ataupun kita pandang dalam keadaan tak suka pada sampah tersebut? Ada tak orang bila dia nampak sampah, sampah, dia pun ambil simpan dalam rumah tak? Macam kita tengok taik kambing, tuan-tuan. Taik kambing, Allahumma salli alaihi wasallam, boleh jadi manfaat tak? Dia boleh jadi baju. Bahkan mahal baju taik kambing ni, bukan murah. Tapi kalau tuan-tuan saja nak pergi kutip taik kambing simpan tak? Faham lagi? Allah SWT. Jadi macam tu pandangan orang zuhud terhadap dunia. Bukan bermaksud ketika mana dia benci pada dunia tadi ni, dia tak guna dunia. Tak, dia guna dunia. Tapi dunia tu hanya digunakan pada sekadar manfaat yang dia perlu sahaja. Sebenarnya dunia ni, kalau kita fikirkan, kita cuma nak guna untuk apa? Kalau pakaian, cukup sekadar nak tutup aurat kita. Betul? Tuan-tuan beli baju sampai penuh satu almari, tuan-tuan pakai setiap hari berapa pasang? Betul tak? Orang lelaki-lelaki pakai kain pelekat, baju Melayu, duk ulang tu. Semalam baju Melayu ni dah, esok baju Melayu tu juga. Orang perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Kalau baju pergi kenduri, dia ada tema. Tapi kalau baju main semayang, hak tu siapa yang dia beli telekung sampai 7 helai, 7 pasang telekung? Pasal apa? Hari Ahad telekung ni dia dah. Hari Isnin telekung ni, hari Selasa telekung ni. Ada buat gitu? Tak ada. Allah. Sebab apa? Sebab pada ketika kita nak pakai dunia untuk ibadat, kita memikirkan pada manfaat. Buat apa nak beli banyak-banyak? Asal boleh pakai semayang sudah. Tidak. Tapi dalam hal dunia, tuan-tuan, kita tak fikirkan sedemikian. Sebab tu kita beli dunia ni macam mana? Kita beli mengikut ketamakan yang ada dalam diri kita. Tu yang ada pantang, ada sale, kira nak beli pakai dah. Pantang ada offer, kira nak beli Pantang boleh buat murah, kira nak kena bagi dapat juga dia tak. Pasal apa ni? Bukan selalu offer. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab apa ni? Ketamakan yang ada dalam diri kita terhadap dunia menyebabkan nikmat zuhud ni kita tak dapat, tuan-tuan. Maka sebab tu ada seorang laki-laki ni, bila dia jumpa dengan Ibrahim bin Adham, dia nak tahu apa yang menyebabkan Ibrahim bin Adham ni daripada seorang sultan yang kaya raya, yang banyak harta, yang hebat pengaruh dia. Kalau sungguh dia ni tak perlu kepada zuhud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sudah pasti dia boleh jadi seorang sultan yang tawaduk. Betul tak? Tak bolehkah dia jadi raja dalam keadaan harta dia banyak, dia ibadat juga dengan Tuhan? Boleh, betul tak? Tapi kenapa dia sanggup tinggalkan semua tu? Kerana dia telah mendapatkan nikmat zuhud. Allahumma salli ala. Jadi orang tanya dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana kamu mendapatkan zuhud? Maka jawab Ibrahim bin Adham, bi thalathati asya'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisun, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun, wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Jadi
bila orang tanya pada Ibrahim bin Adham, macam mana hang dapat zuhud? Maka dia jawab, bi thalathati asya', dengan 3 perkara dia dah. Aku dapat zuhud ni dengan sebab 3 benda ni. Maka yang pertamanya, ra'aitul qabra muhishan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku telah melihat kubur itu sangat mengerikan. Walaysa ma'i mu'nisun. Allah SWT. Sedangkan aku tidak mendapati bersamaku ini akan orang yang boleh menolongku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini hak pertama sekali. Ketika mana Ibrahim bin Adham dia tengok kubur, maka dia tak nampak apa-apa pada kubur itu perkara yang menyenangkan. Kita ni pasal apa kita lupa pada kengerian azab kubur, tuan-tuan? Sebab kita jarang duduk dekat kubur. Kita pi waktu orang tengah ramai. Cuba kita pi waktu orang tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba malam ni ambil peluang pi dekat kubur pukul 1 pagi, 2 pagi. Tapi sebelum pi tu maklum dulu dah dekat AJK masjid. AJK hak jaga kubur tu, pasal takut orang ingat kita pi buat benda khurafat. Sekali masuk-masuk sekali kena katok tengah belakang. Allah SWT. Cuba tuan-tuan pi kubur, duduk di situ, ambil masa. Dalam keadaan gelap gelita, sunyi sepi, tak ada apa pun yang namanya keseronokan di kawasan kubur, tuan-tuan. Kalau hari tu Tuhan nak bagi rezeki, tuan-tuan, tuan-tuan boleh dengar orang terpekik, orang terlolong dekat bawah tu. Kalau hari tu nak jadi rezeki, tuan-tuan, dibukakan hijab tentang bagaimana ngerinya keadaan azab yang ada dalam kubur, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kubur ni bukan satu tempat yang seronok. Pasal apa saya kata kubur ni bukan satu tempat seronok? Kita ambil contoh mudah, ya tuan-tuan. Tempat kita ni dekat dengan maqam diraja. Ada orang bila boleh masuk dekat maqam diraja, dia selfie macam mana dia boleh masuk dalam istana raja. Diraja juga. Betul tak? Ada orang sanggup nak pergi makam raja ni, makam diraja, macam mana dia nak pergi ambil gambar depan istana. Saja-saja malam-malam pergi pasang lampu dekat istana, dekat makam diraja tu, nanti senang. Orang nak main buat OOTD dekat depan kubur ni dah. Kita depan istana, kita nak masuk, betul tak? Kalau istana tu bagi peluang masuk melawat keadaan istana, kita berebut dah nak masuk. Allahumma salli. Pasal apa? Nak tengok keindahan yang ada dalam istana. Tapi siapa yang nak pergi tengok kubur, tuan-tuan? Jadi hebat lagu mana pun kita atas dunia ni, bila sampai dekat kubur ni, segala kehebatan tu hilang macam tu. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Ibrahim bin Adham. Aku dah tengok dah bagaimana kubur ni sangat ngeri dia dah. Ngeri kubur ni pasal apa? Sebab kita akan bersendirian kat situ. Atas dunia ni, berapa ramai pun pengikut kita, berapa banyak pun ahli keluarga kita, berapa hebat pun pengaruh kita, akhirnya bila masuk kubur, tuan-tuan, kita seorang-seorang. Hatta anak yang kita kasih, yang tolong kebumikan kita pun, memang dia masuk dalam liang sekali dengan kita masa nak ke bumi kita. Tapi akhirnya dia tanam sekali dengan kita ke dia tanam kita seorang je dalam tanah dah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak payah ambil contoh jauh, tuan-tuan. Kita ambil contoh pada diri kita sendiri. Pada saat hari ini, kita yang telah kehilangan ayah dan mak kita, berapa ketika waktu dalam hidup kita ni yang kita habiskan masa untuk ingat pada mak dan ayah yang telah meninggalkan kita.
Teringat waktu bila makan gulai kepala ikan, teringat ni dulu ayah aku suka makan. Takat teringat macam tu saja, tak doa pun. Allahumma ghfir lana dhunubana wali walidina warhamhuma. Tak doa macam tu, tak jadi apa dah. Teringat dekat mak ayah hantar suratul Fatihah. Siapa yang dekat sini setiap hari dia hantar suratul Fatihah untuk ayah dia, untuk mak dia. Hatta dalam sembahyang tuan-tuan, tu imam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum amin tuan-tuan, sunat baca apa? Rabbi ghfirli wali walidayya. Buat. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan juga dosa kedua ibu ayahku. Pasal apa tu? Nak ambil fadilat amin berjemaah dalam solat, pasti takkan tertolak. Buat tak? Tahu? Kan tak tahu. Sungguh tak? Waktu sujud akhir, antara tempat yang mustajab doa, betul tak? Tentang doa apa? Ya Allah, aku ni hutang banyak, ya Allah bagilah kaya. Itu yang minta. Teringat dah nak doa kat mak ayah kita. Ya Allah, kau kasihankanlah mak ayah aku, ya Allah. Ampunkan mereka, bahagiakan mereka, bagi mereka syurga tanpa hisab, ya Allah. Ada. Jadi kalau kita sebagai anak tuan-tuan lupa kepada mak ayah kita, maka kelak ketika saat kita mati esok tuan-tuan, adakah anak-anak boleh ingat dekat kita, sedangkan kita sendiri sebagai anak pun lupa dekat mak ayah kita? Maka siapakah yang kita nak harapkan pada saat kita dah duduk dalam kubur tu? Siapa lagi yang kita nak harap boleh tolong kita? Jadi tak ada siapa tuan-tuan. Sebab tu Ibrahim bin Adham kata, aku tengok kubur itu sangat mengerikan, sedangkan aku mendapati ma'i di sisiku bersamaku ini walaisa ma'i mu'nisan. Tak ada di sisiku ni orang yang boleh tolong aku, hak nak boleh teman aku dalam kubur esok, hak boleh menenangkan aku dalam kubur esok, yang boleh tenteramkan aku dalam kubur esok. Tak ada, dia kata. Sebab itulah dia mendapatkan zuhud tuan-tuan. Pasal apa? Dia tahu dunia ni beban kat atas diri dia. Kenapa nak kena simpan beban banyak-banyak? Kenapa nak kena simpan reba banyak-banyak? Dia kata, cukuplah takat dunia aku boleh pakai sudah. Dia kata, boleh makan, boleh tidur, boleh pakai baju. Hak selebihnya biar aku habiskan untuk mendapatkan tu kesenangan dalam kubur. Pasal esok tak ada siapa nak teman aku dah. Yang akan teman kita dalam kubur siapa tuan-tuan? Amalan kita. Amal kita tu saja yang akan duduk sebelah kita esok. Kita tengok dalam kubur ni, siapa dia ni? Dia kata, akulah amal soleh hang. Tak apa, aku tak tinggal hang. Anak hang dah balik, harta hang pun dah pakat balik akhirat. Tapi aku tak pergi mana, jangan risau, dia kata. Amal tu, ni hadis Nabi SAW. Nabi kata 3 benda ikut kita pergi kubur, tapi masa kita dah masuk dalam kubur, 2 balik, tinggal 1 Betul tak tuan-tuan? Hadis tu tuan-tuan bisa dengar lagi. Masa pergi kubur, anak ikut, harta ikut, amal ikut. Bila dah masuk dalam kubur, 2 balik, kata Nabi SAW. Harta tinggal kita, anak tinggal kita tuan-tuan, tapi satu yang takkan tinggal kita, amal soleh kita. Jadi tuan-tuan fikir tak hal tersebut? Jadi kita lupa tuan-tuan dekat amal soleh kita ni. Lupa nak memperelokkan amal soleh, peneman yang setia buat diri kita dalam kubur esok. Kita lupa. Maka sebab tu kita tak mendapatkan zuhud tuan-tuan.
Maka ni yang pertama kata Ibrahim bin Adham. Yang kedua, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun. Allah SWT. Dan aku telah melihat jalan yang sangat panjang, wa laysa ma'i zadun, dan aku tak mendapati bersamaku ini akan apa-apa bekal. Tuan-tuan kalau nak pi ke Kuala Lumpur daripada Langgak ni tuan-tuan pi dalam keadaan kosong ke tuan-tuan pi dalam keadaan bawa bekal? Tuan-tuan cadang nak duduk dekat KL tu 5 hari 4 malam. Tuan-tuan akan pi dalam keadaan bawa bekal ke tak bawa bekal? Saya biasa sini tuan-tuan, saya ni suka pi ke laut. Ada sekali tu saya pi ke Pulau Bidan. Saya pi laut tu saya buat bot sendiri tuan-tuan, buat angin tu, buat pelampung. Enjin kecil lah. Saya pi ke Pulau Bidan, cadangnya nak duduk 2 hari 1 malam. Elok-elok sampai kat Pulau Bidan hari tu tuan-tuan. Ni kata sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pi ke laut ni pasal guru saya ajak macam tu, dia kata. Nak belajar jadi hamba Allah ni, dia kata kena khalwat dia dah. Kena pi duduk asing pada orang. Jadi nak duduk asing ni 2 tempat kan. Satu hutan, satu laut. Allah SWT. Jadi sebab saya ni suka mengai, jadi saya pilot lah. Nak jadi pilot, pi duduk pulau. Cadang nak duduk 2 hari 1 malam. Takdirnya tuan-tuan, saya sampai dekat pulau tu ribut. Masa pi tu, ikut pengalaman sebelum ni, bawa beras cukup dah. Bawa beras, bawa Maggi cukup dah. Lauk tak payah. Pasal apa? Nanti mengai dapat ikan. Nanti boleh goreng ikan, boleh masak ikan. Jadi bila pi kali tu tak bawa lah lauk pun. Bawa beras dengan Maggi tu ya. Telur pun tak bawa tuan-tuan. Semata-mata harap ikan dalam lauk tu. Tu kata confident ni. Ni perangai kita ni. Jadi bila sampai-sampai tuan-tuan, tiba-tiba kena ribut. Nak keluar pergi mengai tak boleh. Dah lah tak boleh keluar, mengai tepi pulau tak boleh ikan langsung. Malam tu gelabah. Tak apa, Maggi ada ke dah. Makan Maggi. Esok kokok angin surut sikit boleh keluar mengai. Lagi pun esok nak balik dah ke dah. Tiba-tiba tentang takdirnya Allah nak ajak saya pada kali tu. Apa jadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ribut tak berhenti tuan-tuan. Daripada hari saya sampai hari ketiga. Nak makan lauk tak ada lah. Beras apa habis dah. Bawa beras sikit lah. Sebab plan nak duduk 2 hari 1 malam lah. Duduk cadang kata apa, bawa nasi makan malam ni sudah. Dah lah masa pi tu tengah hari pun tak makan. Pasal apa? Tak apa, nanti kat pulau boleh masak nak makan. Mai pagi esok tuan-tuan, Maggi habis, beras habis. Kawan saya buat apa? Pergi cari siput. Pergi cari siput, korek tepi batu dapat siput, rebus siput tu, rebus hijau. Ayak jadi hijau. Nak makan pun tak apa. Bau boleh macam ni kata. Boleh makan, tak dia makan siput ni kata. Ni nak cerita ni tuan-tuan. Masa tu macam nak gelabah. Pasal apa? Bekal tak ada. Nak balik memang tak boleh. Dah lah atas pulau kami saja, orang pakai tak main pasal ribut. Masa tu tuan-tuan, azab dia tak boleh nak cerita ke orang. Nak minta tolong kat siapa? Atas Pulau Bidan tengah luk kat ada orang, tak ada orang dah. Allah SWT. Mujuk Allah bagi bantuan tuan-tuan. Adalah jalan dia, boleh juga makan juga. Allah SWT. Masa tu rabat pokok nyok pun rabat. Pasal apa? Nak minum ayak. Jadi masa tu saya terfikir, ni baru 3 hari 2 malam atas dunia. Sedangkan perjalanan kita nak menuju kepada Allah ni 3 hari 2 malam kan tuan-tuan. Dunia tempat kita mengumpul bekal sebanyak-banyaknya. Dan tempoh itu akan tamat pada ketika roh keluar daripada jasad kita. Kalau sekarang kita tak buat perancangan yang rapi tuan-tuan, kita tak buat persediaan yang secukupnya untuk mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya, maka akhirnya pada saat mati kita esok, di mana kita nak mencukupkan keperluan kita yang masih lagi kurang.
Kalau kita tanya hari ni setiap orang, semua mengaku saya ni bekal pun tak berapa cukup Ustaz, amal pun tak berapa cukup, tapi tengok hidup macam orang relax, macam tak ada apa pun. Tuan-tuan, kalau dapat gaji awal bulan, nak pakai sebulan 3,000, dapat gaji 1,000, tuan-tuan duduk dalam keadaan relax ke tak relax tuan-tuan? Duit dah habis lah, tuan-tuan relax lagi ya? Masa tu kusut lah. Sebab apa ni? Aku ada lagi sebulan lagi nak dapat gaji hujung bulan ni. Duit nak pakai banyak, bekal nak pakai banyak ni. Maka Nabi SAW ajak kita, Allah ni dia tak zalim tuan-tuan. Memang dia limitkan tempoh hidup kita, tapi Allah Ta'ala dia bagi jalan kat kita. Kalau dah mati esok, amal tu masih lagi hidup jalan. Apa dia tuan-tuan? Tu 3 amal soleh yang takkan terputus walaupun seorang anak Adam tu dah mati. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Dia ada ilmu, dia ajak dekat orang dan dia amalkan ilmu tersebut. Dia tahu tentang suratul Fatihah, dia ajak anak-anak dia baca suratul Fatihah. Anak-anak ajak lagi, maka pahala tu berterusan dan untuk dia berterusan tuan-tuan. Dia cari pula sekolah-sekolah, pondok-pondok, tok-tok guru mana hadut mengajar agama ni, pi tolong. Pasal apa? Nabi kata, siapa yang tolong orang buat baik, walaupun dengan setengah kalimah, maka dia dapat pahala macam mana orang tu buat, tanpa mengurangkan sikit pun pahala orang tu. Dia nak mengajar sendiri tak mampu, dia pergi cari tok-tok guru, dia pergi cari ulama, dia bagi duit, nah ustaz buat duit minyak. Dia beli kereta bagi, nah ustaz ni kereta pakailah pergi mengajar. Ustaz pergi mengajar, esok saya tumpang juga pahala. Ustaz tu mengajar pula, anak murid boleh, anak murid pergi mengajar pula orang, maka pahala tu dia dapat macam mana ustaz tu mengajar orang. Ni Allah Ta'ala ni maha baik tuan-tuan. Dia bagi jalan kebaikan tu sebanyak-banyaknya kepada kita untuk kita ambil peluang, supaya esok dekat akhirat kita tak jadi orang yang miskin tuan-tuan. Tak cukup dengan tu, Nabi kata apa? Doa anak-anak yang soleh. Allah bagi anak, kita persiapkan tak anak tu untuk jadi anak yang soleh? Yang kita duk kisahkan anak, hang kena mengaji, hang kena pergi bisnes, bagi jadi kaya, esok baru orang hormat hang. Akhirnya esok bila anak-anak berjaya, pakat tinggal kita. Saya tuan-tuan ada seorang makcik tu hari tu telefon saya, nangis-nangis tuan-tuan. Allah SWT, nangis-nangis telefon saya. Dia kata, apa ustaz, makcik ni nak mengadu, dia kata. Allah SWT, makcik ni selalu telefon saya tuan-tuan, nak mengadu. Dulu awal-awal masa dikenal saya, dia cerita apa, ustaz anak-anak saya ni semua berjaya, dia kata. Semua kerja hebat-hebat. Dia cerita lah, anak dia ni doktor, anak dia ni bos kat sini, anak ni macam cerita. Tapi sejak akhir-akhir ni tuan-tuan, cerita dia macam lain lah. Bila dia habaq ustaz ada tak kat mana-mana tempat mengaji ustaz? Makcik nak pergi duduk kat situ, makcik nak pergi, makcik tak mau habaq kat anak-anak makcik ni. Makcik telefon pun mereka tak mau angkat dah ustaz. Mereka kata mereka sibuk. Makcik bukan minta apa-apa, minta mai tengok makcik kat rumah kan. Allah SWT, biar makcik pergi duduk sana, mereka tak tahu. Makcik mati esok pun biar mereka tak tahu. Tu bahaya tuan-tuan perkataan tu. Allah SWT, salah siapa tuan-tuan? Kita memang boleh kata anak-anak saya ni yang tak baik, tapi hakikatnya kita lupa anak-anak ni ketika mana dia keluar daripada perut mak, Nabi kata dia keadaan dia macam mana? Dia kain putih tuan-tuan. Siapa yang mencorakkan anak? Mak dan ayah, kata Nabi SAW. Jadi sebab tu tuan-tuan, apa sahaja tindakan kita hari ini memberi kesan kepada kehidupan kita yang akan datang. Kalau ni kita kena ingat tuan-tuan, sampai bila-bila apa yang kita buat, dia bagi kesan pada kehidupan kita. Allah SWT, kalau hari ini kita lupa beragama dengan Tuhan, lupa nak mendidik keluarga kita untuk menjadi hamba kepada Tuhan, maka kita kena bersiap sedia untuk menghadapi saat ahli keluarga kita esok mengabaikan kita. Kenapa? Kerana yang menjadikan seseorang anak mampu untuk bertanggungjawab kepada mak dan ayah ni hanyalah anak yang hatinya terpaut dengan kasih sayang Allah dan juga Rasulnya.
Kalau dalam hati dia tak ada kasih Allah, tak ada kasih Rasul, maka dia pasti tuan-tuan, dia takkan boleh khidmat untuk mak ayah dia. Dia akan jadi anak yang mementingkan diri dia sendiri. Saya baca dalam Facebook baru ni, anak tengok dalam akaun ayah ada duit 20,000. Allahumma salli ala Muhammad. Anak nampak mai pinjam Ustaz, dia kata nak renovate rumah. Ayah bagi tuan-tuan. Ada duit lebih sikit, minta belanja pula. Pergi makan mewah ni dalam cerita tulis tu. Belanja mewah sampai ayah ni tak ada apa, habis terus duit dia tu. Dah ada 20,000 tu je. Habis terus licin. Dah licin-licin, hantar ayah balik kampung, balik tinggal lagu tu. Dan benda ni berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Saya tengok dengan mata saya sendiri tuan-tuan. Bila tanah ayah ni tukar nama anak, mereka hantar ayah ni pergi duduk kat luar. Ni saya tengok sendiri, bukan saya buat cerita. Dia main hantar di depan saya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ayah ni bawa lah beg plastik, buka-buka beg plastik, bau busuk hau, tak pernah basuh. Dah tukar nama dah, tanah tukar nama dah, habis. Maka takkan macam ni yang kita nak tuan-tuan. Dahlah dunia kita sengsara, akhirat esok pun tak boleh apa tuan-tuan. Pada dunia Allah SWT, guru saya selalu pesan, dan pesan ni saya selalu sebut berulang kali dalam kuliah. Tujuannya untuk mengingatkan diri saya supaya tak lupa nasihat guru saya. Apa dia kata tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Susah dunia jangan bawa pergi akhirat, dia kata. Kita atas dunia ni bukan senang mana. Tidak. Siapa yang duduk atas dunia ni senang tuan-tuan? Tak ada. Semua susah. Maka kesusahan dunia jangan bawa pergi akhirat. Macam mana cara dia? Gunakan segala nikmat dunia yang Allah bagi ni untuk memperbanyakkan kesenangan kita dekat sana. Tuan-tuan ada duit sikit, buat sedekah banyak. Tuan-tuan ada harta sikit, gunakan harta pada jalan kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Nak buat baik bukan payah pun. Kita ada RM10, buat cara RM10. Ada RM50, cara RM50. Baru ni ada kawan saya, dia tanya, dan nak buat kenduri sikit untuk lepas kuliah boleh tak? Boleh dia dah. Tapi tak boleh lagi banyak lah. Nasi lemak RM1 boleh tak? Tak apa. Saya buat RM1 pun tak apa. Beli 30 bungkis, boleh seorang semungkis kata. Okey dah tu. Baru RM30. Banyak kan nak pakai? Tuhan kan minta banyak tuan-tuan. Nabi kata, innallaha la tanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha tanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah dia tak pandang pada rupa kamu dan juga harta kamu. Hak kita jaga muka bagi segak depan orang, bukan Tuhan tengok tu. Ya Allah, sembahyang kat rumah, baju pagoda nampak ketiak. No. Kain belekat pakai sengit. Kadang buh kain batik bini pakai. Main sembahyang kat masjid lagu tu juga. Dah, kita jaga pandangan orang, bukan jaga pandangan makhluk. Allah kan tengok hal tu. Kita buh duit dalam tabung, sat malu, sat saya boleh sedekah RM1 kata. Tuhan bukan tengok berapa nilai. Tapi Tuhan tengok apa? Kepada hati kamu. Masa kita buat ibadat, apa yang duduk dalam hati? Pengharapan kita kepada Allah tu apa yang kita harap masa tu? Dah kita mampu bagi banyak tu buat cara jenis kedekut. Kedekut tu tebal lagi buat lagu mana? Kurang-kurang kita buat tak? Kurang-kurang kita usaha, kita minta dengan Tuhan, ya Allah, besar ni ya Allah, aku cuma mampu ni ya Allah. Tolonglah terima ya Allah. Allah tengok tak? Dan Allah pasti takkan sia-siakan tuan-tuan. Wa a'malikum, dan juga amalan kamu. Tu kesungguhan kita buat amal, itu yang Tuhan tengok. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Tu 3 amal yang takkan putus, dan sedekah jariah. Allahumma salli. Dah dunia ni tuan-tuan, buatlah kebaikan banyak-banyak. Pasal apa ni? Sebab perjalanan kita pada Allah ni bukan pendek. Sebab berapa panjang tuan-tuan? Masuk dalam kubur nak kena tunggu mahsyar. Bila dah sampai mahsyar, nak tunggu mizan. Lepas dah sampai mizan tuan-tuan, nak tunggu melintas titian sirat. Baru boleh masuk syurga, baru boleh masuk neraka.
Nak tunggu mizan tu saja tuan-tuan. 40 tahun akhirat kita semua berdiri dalam keadaan telanjang bulat, matahari sejengkai atas kepala. Tunggu, punya lamanya tunggu sampai ulama kata apa? Ada sebahagian daripada kalangan manusia masa tu dia kata apa? Dia kata, ya Allah, kalau macam ni punya siksa ya Allah nak tunggu, maka kami lebih rela masuk neraka daripada tunggu kena hisap. Tuan-tuan, bawa kereta, lupa nak renew road tax, lupa bawa lesen. Nak sampai ke Roblox tu ketak tak? Nak sampai tu dudak tak? Dudak. Nak sampai tu jauh lagi, tak ada 10 kereta lagi. Cuma nak lari tak boleh lari dah. Tidak. Masa tu keadaan kita macam mana? Terseksa tak? Sampai Roblox, cik buat salah, saman. Dah sign baru lega. Tidak. Tidak kan? Sign. Lega. Hilang tadi gelabah hari tu. Bayangkan tuan-tuan, 40 tahun ke akhirat kita nanti nak kena hisap dalam keadaan semua salah yang kita buat atas dunia. Allah ingatkan satu demi satu. Duk tunggu ya Allah. Itu yang sampai dia ucap, dia kata apa? Kami tak tahan dah ya Allah. Bagi kami masuk neraka pun tak apa dia dah. 40 tahun akhirat sehari sama dengan sehari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Tuan-tuan kali ya tengok berapa lama. Tuan seksa tak tuan-tuan? Panjang tak keadaannya? Bila Allah sebut kat depan Fulan bin Fulan masa tu, baru pi seorang-seorang Allah hisap pula, bukan sat tuan. Maha teliti Allah Ta'ala, tak ada satu pun yang terlepas daripada penghisaban Allah Ta'ala. Pasal tu Nabi ajak kita minta doa supaya lepas daripada hisap. Kerana orang yang kena hisap takkan selamat, kata Nabi SAW. Tu nak panggil seorang-seorang tuan-tuan. Ingat hak duduk depan Tuhan tu 10 orang. Manusia daripada zaman Nabi Adam. Pasal Nabi Adam orang pertama hidup dan orang terakhir sekali yang mati nanti. Tuan-tuan, siapa pernah pergi buat haji? Bila wukuf dekat Arafah tu, orang sikit ke ramai tuan-tuan? Tunggu giliak nak naik bas lah, letih tak? Betul tak? Tunggu giliak nak naik bas je. Bukan kata tunggu giliak kena panggil, nak kena hukum. Tunggu giliran nak boleh naik bas lah. Letih tak? Sampai dekat airport, tunggu pegawai immigration seorang-seorang, letih tak? Tak apalah, banyak kaunter. Kat akhirat esok tak ada banyak kaunter tuan-tuan. Jadi panjang tak perjalanan kita ni tuan-tuan? Dah lah dalam keadaan perjalanan panjang, bekal pula tak ada. Maka itulah yang menyebabkan Ibrahim bin Adham mendapatkan zuhud. Dia sibuk buat bekal dalam hidup dia. Dan yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Dan aku telah melihat akan Allah Ta'ala yang maha perkasa. Sebab Ibrahim bin Adham ni Allah Ta'ala bagi dekat dia ma'rifatullah. Allah bagi dia ni menjadi hamba yang betul-betul kenal Tuhan dia. Maka dia rasa bagaimana hebatnya Allah Ta'ala. Dia rasa betapa besarnya Al-Jabbar yang ada pada Allah Ta'ala. Dia gerun dengan Tuhan tuan-tuan. Dia tahu dah dia tak boleh lari dengan Tuhan ni. Lagu mana keadaan pun dia takkan boleh selamat, melainkan dia jadi orang yang betul dengan Tuhan. Jadi sebab tu dia kata apa? Wa ra'aitul jabbara qadiyan. Allah Ta'ala ni, Allah Muhammad, Allah yang maha perkasa, yang akan membicarakan aku esok. Wa laysa li hujjatun, dan aku masih lagi tidak mempunyai akan hujjatun, iaitu peguam bela. Orang yang nak bela aku esok tak ada lagi. Hadapan Tuhan ni tak ada lagi. Sedangkan Allah tu qadi yang maha perkasa, dia kata. Hebat Allah Ta'ala ni, dia kata. Aku tak boleh buat apa dah. Maka atas sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ibrahim bin Adham dia menjadi seorang yang sangat zuhud. Allah Ta'ala bagi dekat dia nikmat zuhud atas kerana dia telah dikurniakan ma'rifah oleh Allah
pada tiga benda ni tuan-tuan. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adakah kita telah pun mendapatkan tiga hal ni dalam hidup? Jadi kalau tanya, sebenarnya kita dah dapat dan dah. Pada ketika kita baca nasihat ni, pengetahuan tu dah ada kat kita. Cuma yang kita khawatir satu benda tuan-tuan, pengetahuan ini hanya sekadar menjadi pengetahuan yang tidak menjadi jalan hidup pada diri kita. Maka kalau ilmu tak memberi kesan pada hidup, dia jadi apa tuan-tuan? Dia jadi apa? Dia jadi balak tuan-tuan. Dia tak jadi nikmat. Perkara yang Allah bagi dalam hidup ni tuan-tuan, dia akan jadi dua. Satu nikmat, satu lagi balak. Hak Tuhan bagi itu nama dia ujian. Ujian ni menghasilkan dua benda. Yang pertama nikmat, yang kedua balak. Nikmat ni apa? Bila yang Tuhan bagi melalui ujian tadi ni mendekatkan kita dengan Allah, maka dia menjadi nikmat. Tuhan bagi ilmu, ilmu tu mendekatkan kita dengan Tuhan. Ni hak kita mengaji malam ni menambahkan takut dengan Allah, maka jadi nikmat dah. Tapi kalau kita mengaji tuan-tuan malam ni tak menambahkan takut dengan Allah, tak menjadikan kita ni makin berhati-hati dalam pada nak berjalan menuju kepada Allah, maka kita kena ingat satu benda tuan-tuan, dia telah menjadi balak ke atas kita. Sebab ilmu ni salah satu daripada 4 soalan yang Allah akan tanya pada hari akhirat esok. Manfaat ke tak manfaat untuk hang? Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka saya kira cukuplah sekadar tu pada malam ni. Memang panjang lagi nasihat dalam ni, tapi cerita dia lebih kurangnya kita ambil hak isi penting saja. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya harap sangat-sangat moga-moga Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita limpahan rahmah melalui kurniaan taufiknya kepada diri kita semua, insya-Allah. Moga-moga dengan segala ilmu yang Allah Ta'ala bagi kat kita, menjadikan kita ni makin bertambah rasa taqwa kepada Allah Ta'ala. Sebab tentang kita boleh bagi 1001 alasan pada orang untuk tak mau jadi baik, tapi akhirnya yang menanggung kesan atas segala kesilapan kita adalah diri kita. Tuan-tuan boleh bagi apa saja alasan pada orang untuk tak mau jadi orang yang taat di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan boleh buat 1001 sejuta alasan tuan-tuan, tapi akhirnya esok yang menanggung beban itu adalah diri kita. Macam orang nasihat, jangan telan gula banyak sangat, nanti kena macam mana. Dia nak makan gula juga. Dia kata apa? Badan kalau tak ada gula pun tak elok juga dia. Tidak kan? Akhirnya kena macam mana. Hak tanggung sakit macam mana tu orang nasihat dia kan dia. Sebab memang sifat manusia macam tu tuan-tuan. Manusia ni sifat dia lagu tu. Dia suka tunjuk pandai pada benda yang dia tak pandai pun sebenarnya. Jadi kita sangka kita ni orang yang hebat tuan-tuan, tapi hakikatnya kita tak ada apa pun. Yang duduk pada diri kita ni, kalau bukan sebab Tuhan bagi, maka kita takkan boleh buat pun sebenarnya. Maka kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita ni Allah pilih untuk jadi orang yang benar-benar selamat di sisi dia esok, insya-Allah. Moga-moga Allah izinkan kita untuk dikurniakan pertambahan amal soleh dan istiqamah dalam taat hingga akhir hayat, insya-Allah. Kita bukan orang yang kuat dalam ibadah, tapi kurang-kurangnya kalau ada harapan dalam hati kita ni, maka kita harap kesungguhan harapan kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah ni, Allah kira dia sebagai amal soleh. Kita harap macam tu ya. Nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun letih lagi tuan-tuan. Tidak, ni tak lama nak masuk Ramadan. Kita baca doa, Allahumma balighna Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Tuan-tuan nak masuk dalam Ramadan itu apa dah? Tak ada tujuan lain dah.
Bukan sebab nak buka puasa, bukan sebab nak pergi bazar Ramadan, tapi sebab apa? Sebab kita nak mendapatkan keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan, iaitu buat amal sikit tapi Tuhan balas banyak. Tidak. Sedangkan perkara tersebut Allah bagi juga luar daripada Ramadan, tapi kita tak pula pun tuan-tuan. Apa dia? Tu sembahyang sunat ba'dah 4 rakaat, Allah bagi pahala seperti mana orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. 4 rakaat lepas Isyak, kata Nabi SAW, Allah bagi pahala kat dia seperti mana orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, buatlah. Itu je soalan kan. Sembahyang sunat ni tak boleh berdiri, duduk. Malah nak berdiri duduk lah. Sah. Sebab apa? Sembahyang sunat. Sembahyang fardu tak boleh lah. Sembahyang fardu betul-betul tak mampu baru boleh duduk. Tapi kalau sembahyang sunat boleh, tak ada masalah, sebab dia sunat. Tapi hak duduk tu pun tak buat. Jadi bayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, moga-moga pengharapan kita ni pun dah cukup untuk menjadikan kita semua selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan pengharapan tu esok Allah hadirkan taufik dia yang menjadi kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan amal ibadah yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan saya minta tuan-tuan tolong doakan juga agar Allah izinkan saya, keluarga saya, seluruh anak-anak saya di madrasah, anak kandung saya, anak-anak murid saya, dan juga seluruh muhibbin ahli khidmat kita di madrasah ni, Allah izinkan kami semua jadi orang baik. Tuan-tuan tolong doa lah. Sebab saya takut tuan-tuan, takut kalau kami sangka kami orang yang dah baik, tapi hakikat di sisi Allah masih jauh daripada baik. Muhammad. Maka moga-moga dengan berkat doa semua, segala kerjaan kami ni Allah Ta'ala izinkan dalam taufik dan inayahnya. Dan saya juga doakan yang sama kepada ibu ayah sekalian, dan moga kita semua ni dapat berjalan dalam ketaatan hingga akhir hayat. Nak jadi orang baik, orang saleh ni tak susah pun tuan, cuma buat benda yang Allah suka ya. Jadi mudah-mudahan kita semua ni dimampukan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, insya-Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira cukup sekadar tu. Yang baik datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta tolong doa juga agar Allah mudahkan segala urusan pembangunan, pembinaan masjid kita di Miftahul Jannah Dakwah Center di Kampung Guak Teluk Jamat ni, yang tuan-tuan pun mungkin dah pernah pergi dah. Allah Subhanahu. Sekarang ni saya nak kumpul tuan-tuan, dia nak buat masjid tu kos lebih kurang 5 juta lebih. Allah Subhanahu. Untuk fasa pertama kita kena ada 750,000, tapi nak mula kerja tuan-tuan saya kena ada 100,000. Sebab kita nak buat kerja piling tuan-tuan. Nak piling tu kita ada 63 tiang kita nak pasang dekat dalam tanah tu, nak tanam. Jadi itu saya tanya dah, boleh tak kalau nak buat satu-satu? Saya kata dah duit tak ada kan, jadi buat cara orang miskin lah, pasang satu-satu. Dia kata boleh tak, kontraktor kata boleh, tapi kalau buat satu-satu kos dia lagi tinggi, sebab sebatang jatuh 4,500 dia dah, 4,500 kali 63. Allah SWT. Jadi dia kata buang duit dia dah. Jadi dia kata kumpul lah duit sikit. Dia kata paling kurang 80,000, 100 tu boleh lah. Dia kata sekali jalan terus piling terus 63 tiang. Jadi tu harga yang dihabak hari tu. Jadi tuan-tuan pun tahu lah barang kuih mahal. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pula nak minta derma, minta sumbangan sana sini. Saya takut tuan-tuan, sebab zaman ni zaman fitnah tuan-tuan. Zaman yang fitnah ni terlalu hebat. Kita minta orang tak bagi pun, tapi orang sangka orang bagi. Jadi saya takut tuan-tuan. Jadi sebab tu malam ni saya minta tuan-tuan tolong doa agar Allah hadirkan nusrah dia supaya mudah apa yang kami hajatkan di madrasah, insya-Allah. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak usah risau, saya tak buat tabung pun malam ni. Macam biasa saya duduk main sini pun memang tak nak buat tabung. Jadi tuan-tuan tolong doa ya. Macam mana Tuhan nak bagi, tuan-tuan jangan fikir. Sebab saya pun tak fikir tuan-tuan. Kalau saya fikir, saya migrain. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan migrain. Baik jangan fikir. Tuan-tuan tolong doa aja. Ya Allah, kau tolong mudahkan. InsyaAllah dengan berkat doa semua, Allah akan bagi jalan tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan. Saya yakin sangat.
Jadi insya-Allah sampai masa benda yang Allah dah tentu akan berlaku, pasti berlaku. Jadi kalau andai kata dalam percaturan Allah masjid tu akan siap, maka dia pasti akan siap benda. Nah, bila nak siap bukan urusan kita. Urusan kita buat je kerja setakat mana yang kita boleh buat. Jadi tuan-tuan tolong doa. Boleh nak? Boleh tak ni? Ni saya sungguh minta doa sungguh-sungguh ni kan. Ada masa tuan-tuan lalu ke Teluk Jamat sana, tuan-tuan singgah, tuan-tuan tolong kat tangan je. Ya Allah, kau berkatkan tempat ni ya Allah, supaya ramai orang boleh ambil manfaat kat situ. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat doa semua, Allah Ta'ala akan mudahkan segala kerja baik yang kita nak buat di situ insya-Allah. Baik, jadi saya kira cukup sekadar itu tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والاستقامة ويقينا صادقا ودينا قيما وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.